Hai, Anda bersama dengan saya Cikgu Meriku at Meriku Channel. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Thank you. Hai, kali ini Cikgu Meriku ingin membuat perkongsian tentang persediaan peperiksaan oleh calon peperiksaan STPM khasnya untuk geografi. Tajuk perkongsian saya pada kali ini ialah strategi menjawab soalan geografi kertas 1 STPM baharu. Dalam perkongsian kali ini, Cikgu Meriku akan membincangkan tentang strategi menjawab soalan. Yang pertama, panduan umum calon untuk menjawab soalan. Yang kedua, strategi menjawab soalan esei pendek. Dan yang ketiga, strategi menjawab soalan esei panjang. Perkongsian Cikgu Meriku pada kali ini adalah sebagai persediaan calon untuk menghadapi peperiksaan yang akan datang. Soalan geografi STPM baharu penggal 1 mengandungi dua bahagian, yaitu bahagian A, alam sekitar fisikal, dan bahagian B, alam sekitar manusia. Kedua-dua bahagian ini telah digabung jalinkan dalam satu kertas. Kedua bahagian-bahagian ini mengandungi soalan esei pendek yang wajib dijawab dan bahagian esei panjang yang merupakan soalan pilihan. Bahagian E soalan 1 soalan esei pendek, soalan 2 dan 3 ialah soalan esei panjang. Soalan esei pendek adalah soalan nomor 1, yaitu soalan wajib mempunyai 15 markah, dijawab pada kertas soalan, pecahan soalan ABCD atau ABC, manakala pecahan markah adalah 3444 ataupun 366. Soalan esei panjang terdiri daripada soalan 2 dan soalan 3 yang merupakan soalan pilihan. Masing-masing mempunyai 25 markah, dijawab di atas kertas jawaban. Pecahan soalan untuk esei panjang adalah AB ataupun ABC, manakala pecahan markah ialah 12 dan 13 atau 13 dan 12 markah ataupun 10 dan 15 markah atau sebaliknya. Bahagian B. Soalan 4 ialah soalan esei pendek yang wajib dijawab, manakala soalan 5 dan soalan 6 ialah soalan esei panjang, yaitu soalan pilihan. Soalan esei pendek ialah soalan nomor 4 yang mempunyai 15 markah, dijawab pada kertas soalan. Pecahan soalannya adalah ABCD atau ABC. Pecahan markahnya adalah 3444 atau 366. Soalan esei panjang adalah soalan nomor 5 dan soalan nomor 6. Masing-masing mempunyai 25 markah dan terdiri daripada soalan A dan B ataupun soalan ABC. Dijawab 35 hingga 40 menit, mempunyai 13 tambah 12 ataupun 12 tambah 13 markah ataupun 10 tambah 15 atau sebaliknya. Strategi menjawab soalan esei pendek geografi STPM. Yang pertama kita lihat bentuk jawaban untuk esei pendek, yaitu pertama ialah ayat ringkas ataupun frasa ringkas sahaja. Yang kedua, jawaban mestilah ringkas, tepat dan padat. Yang ketiga, dihurai sekitar 2 atau 3 baris, 1 markah isi dan 1 markah huraian. Yang kedua, kita lihat jenis soalan. Esei pendek ialah straight to the point, tidak perlu pendahuluan dan tidak memerlukan penutup. Yang ketiga, strategi menjawab esei pendek, kita akan melihat dari segi peruntukan markah di hujung setiap soalan, yaitu 4 markah bermaksud 2 isi yang perlu dihurai,
6 markah bermaksud 3 isi yang perlu dihuraikan. Seterusnya kita lihat yang keempat, yaitu panjang huraian. Esei pendek ialah 2 baris hingga 3 baris sahaja. Berikut merupakan contoh soalan esei pendek, yaitu jelaskan 2 ciri yang terdapat di permukaan bumi semasa terjadinya ekuinoks 4 markah. Contoh jawapan, yang pertama, faktanya adalah kejadian siang dan malam 1 markah. Huraiannya adalah kejadian siang dan malam adalah sama di hemisfera utara dan hemisfera selatan 1 markah. Fakta dan isi yang kedua adalah suhu tinggi di garisan khatulistiwa 1 markah. Huraiannya adalah pancaran matahari waktu tengah hari adalah tegak di garisan khatulistiwa. Hal ini menyebabkan suhu tinggi diterima di garisan khatulistiwa 1 markah. Soalan konsep di dalam esei pendek yang pertama mempunyai 3 markah, yaitu calon mentaklifkan konsep dengan tepat, mempunyai 3 kata kunci atau frasa utama berkaitan dengan konsep yang ditanya, dan setiap kata kunci bernilai 1 markah. Berikut merupakan contoh soalan konsep. Soalannya adalah taklifkan maksud ekuinoks. Jawabannya, fenomena ekuinoks merujuk kepada kedudukan matahari tegak di garisan khatulistiwa pada 21 Mac dan 21 September setiap tahun, yang menyebabkan tempo siang dan malam adalah sama panjang. Dalam soalan ini terdapat 3 kata kunci, yaitu yang pertama, kedudukan matahari tegak di garisan khatulistiwa 1 markah. Kedua, 21 Mac dan 23 September 1 markah. Ketiga, tempo siang dan malam adalah sama panjang, yaitu 1 markah. Markah untuk ketiga-tiga kata kunci ini adalah 3 markah. Strategi menjawab soalan esei panjang. Kita lihat yang pertama, ciri-ciri soalan esei panjang ialah jenis soalan adalah soalan langsung. Yang kedua, pecahan soalannya ialah 2 ataupun 3 pecahan. Mari kita lihat urutan soalannya. Bahagian E adalah soalan konsep atau definisi atau soalan bezakan, maksud, dan lain-lain yang seumpamanya. Seterusnya, kita lihat urutan soalan bahagian B merupakan soalan huraian atau penjelasan atau penerangan. Sebagai contoh, huraikan, jelaskan, terangkan, mengapakah, dan lain-lain yang seumpamanya. Urutan soalan yang ketiga adalah soalan bahagian C, yaitu soalan bersifat HOTS, Higher Order Skill, seperti soalan cadangkan, analisiskan, ulaskan, komenkan, sejauh manakah, atau bincangkan, huraikan, dan lain-lain yang setaraf dengannya. Pendekatan menjawab soalan esei panjang di dalam STPM adalah berasaskan konsep, isi, huraian, dan contoh. Dimulakan dengan fakta dan isi yang ditulis di permulaan ayat bagi setiap perenggan. Isi dan fakta tersebut mestilah dihuraikan dengan sebaik mungkin dan kemudian dilengkapkan dengan contoh-contoh yang spesifik jika ada. Secara khusus, teknik menjawab soalan esei panjang adalah seperti yang berikut. Pertama, straight to the point, yaitu esei panjang tidak perlu pendahuluan dan penutup. Calon perlu menulis jawaban terus kepada fakta, yaitu isi dan poin, kemudian diikuti huraian dilengkapi contoh, berasaskan format fakta, huraian, dan contoh FHC. Panduan yang kedua ialah calon harus merujuk kata tugas atau kehendak soalan serta peruntukan markah di hujung setiap soalan. Hal ini penting untuk menentukan apa yang perlu dijawab dan penting untuk menentukan sebanyak mana jawapan yang perlu ditulis oleh calon.
Seterusnya adalah sistem pemarkahan soalan lazim, iaitu 2 markah bagi setiap isi yang dihurai. Sekiranya soalan itu mempunyai 10 markah, maka calon harus menulis 5 isi. Sekiranya soalan itu mempunyai 12 markah, maka calon harus menulis sekurang-kurangnya 6 isi di dalam esei tersebut. Seterusnya, panduan yang keempat adalah sistem pemarkahan soalan proses, iaitu 3 markah bagi setiap isi yang dihurai. Jika soalan itu mempunyai 9 markah, maka isi yang harus ditulis adalah 3 isi. Jika soalan itu 12 markah, calon harus memberikan 4 isi. Jika soalan itu mempunyai 15 markah, maka calon harus menuliskan sekurang-kurangnya 5 isi. 3 markah bagi setiap isi yang dihurai bermaksud 1 markah untuk fakta, 1 markah untuk proses, dan 1 markah untuk kesan. Berikut merupakan contoh soalan proses, yaitu bagaimanakah proses pembandaran memberikan kesan kepada alam sekitar fizikal 12 markah. Contoh jawaban untuk soalan proses ini adalah fakta kemerosotan kualiti alam sekitar, proses penerakan sumber hutan yang tidak terkawal dalam proses pembandaran menyebabkan kemerosotan kualiti alam. Kesannya, berlaku peningkatan suhu dan pencemaran udara di bandar. Struktur pemarkahan untuk soalan proses adalah 1 markah untuk fakta, 1 markah untuk proses, dan 1 markah untuk kesan. Berarti, markah keseluruhan untuk soalan proses adalah 3 markah bagi setiap perenggan. Teknik menjawab esei panjang yang seterusnya, yaitu yang kelima, ialah mari kita lihat perenggan kesimpulan. Kesimpulan hanya untuk kehendak soalan bincangkan atau soalan yang mempunyai markah ganjil, contohnya 13 markah, atau bergantung kepada jenis soalan yang ditanya, contohnya soalan yang meminta untuk calon menyebut nama sesebuah negara. Panduan yang seterusnya adalah panduan untuk menulis kesimpulan, yaitu calon perlu mengulang semula ke semua fakta yang ditulis. Sebagai contoh, sebagai kesimpulan, faktor yang mempengaruhi proses luluh hawa ialah jenis iklim, jenis batuan, litupan tumbuhan, faktor massa, dan faktor tindakan manusia. Panduan yang seterusnya adalah panduan untuk menulis perenggan di dalam jawapan, yaitu perenggan adalah berbeza bagi setiap isi atau fakta dan poin. Sebagai contoh, 5 isi bermakna calon perlu menulis 5 perenggan. Jika jawapan mempunyai kesimpulan, maka perlu ditambah 1 perenggan untuk bahagian kesimpulan. Mari kita sama-sama melihat cara pemarkahan oleh penyemak di dalam soalan esei panjang melalui pemeriksaan skrip jawaban calon. Pemarkahan jawaban calon oleh penyemak pemeriksaan adalah berdasarkan analytical dan impression, yaitu yang pertama, penilaian terhadap isi dan poin dengan huraian. Kedua, penilaian terhadap isi yang relevan, betul, dan tepat memenuhi kehendak soalan. Yang ketiga, penilaian terhadap huraian yang baik, betul, relevan, memenuhi kehendak soalan. Dan yang keempat adalah penilaian terhadap sokongan contoh yang sesuai di dalam kertas jawaban. Kaedah pemeriksaan analytical dan impression mempunyai implikasi berikut. Yang pertama, jangan sekali-kali membiarkan isi dalam bentuk listing sahaja tanpa huraian langsung kerana ia tidak membawa markah. Yang kedua ialah jangan sekali-kali mengulang isi atau mengulang huraian kerana isi dan huraian yang berulang tidak akan diambil kira. Yang ketiga, jangan sekali-kali memperincikan huraian dalam satu isi sehingga isi yang lain terabai. Ini kerana jika sesuatu isi itu mempunyai 2 markah, maka ia hanya boleh dianugerahkan 2 markah sahaja
dan tidak lebih daripada itu. Huraian yang terlalu panjang berjela untuk satu-satu isi akan diberikan awarded atau sudah tepuh dan maksimum tidak boleh diberikan markah lagi. Yang keempat adalah sebaik-baiknya lebihkan satu atau dua isi yang dihurai sebagai reserve. Ini untuk mengelakkan berlakunya isi atau huraian yang berkemungkinan diletakkan di bawah judul yang sama dalam skema. Jika ini berlaku, calon masih mempunyai lebihan satu atau dua isi yang membolehkan mereka mampu memperoleh markah yang maksimum. Sekian perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton video ini sehingga selesai. Semoga kita jumpa lagi. Bye. Thank you kerana sudah menonton video ini. Jika anda rasa video ini berguna, sila kongsikan kepada rakan yang lain. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe.